yang berbahagia Fadilah Dr. Basit mendengar? Alhamdulillah, kita dengar. Dr. Zahzan, Bunyi. Dengar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mulakan perkongsian semula selepas mengalami sedikit masalah teknikal di pihak penganjur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita di sepanjang bicara online kita pada malam ini. Allahumma yassir wa la tu'assir insya-Allah. Jadi berbalik kepada tajuk perbincangan kita pada malam ini berkaitan dengan penglihatan ibadah di musim wabak ini. Harus sebut wabak bukan satu perkara yang baru dalam peradaban kehidupan manusia. Lebih-lebih lagi di sepanjang sejarah umat Islam bermula daripada zaman Nabi SAW, para sahabat dan sehingga kini. Kita meminta dan kita memohon penjelasan daripada yang berbahagia Al-Fadil Dr. Zahzan Muhammad untuk berkongsi kepada kita berkaitan dengan wabak dalam sejarah umat Islam sehingga kita menghadapinya pada hari ini yang mungkin dahulu kita mendengar berlaku di zaman sahabat, tapi realitinya kita sedang menghadapinya pada hari ini. Dengan segala hormatnya pihak bicara mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil dan Doktor untuk memulakan bicara. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara moderator Ustaz Mujahid yang dimuliakan, yang dikasihi, disayangi, dihargai Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit Abu Anas Madani dan semua warga dakwah Unlimited yang begitu gigih dengan berbagai kerja dakwah yang mereka lakukan. Mudah-mudahan mereka mendapat kelancaran, kemudahan, sokongan daripada semua umat Islam dan kepada semua para penonton yang dikasihi dan rahmati Allah sekalian. Jadi pertamanya kalau kita lihat dalam wabak ni sebenarnya dia bukan satu benda yang baru. Iaitulah kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah sebagai contohnya bila Allah berfirman dalam ayat ke-59 dan juga ayat ke-60 menceritakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Sadaqallahul azim. Jadi kalau kita dapat lihat dalam ayat ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka pun menukar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah telah pun menukar perkataan yang Allah berikan kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun kami turunkan ke atas mereka rizan, satu azab, kesan daripada apa yang mereka lakukan itu. Satu azab dari langit, kesan daripada apa yang kami lakukan. Kata para ulama tafsir, contohnya dalam tafsir Ibn Jarir Tabari, beliau mengatakan bahawa ini merupakan satu wabak. Kalau kita lihat dalam tafsir Munir pun dinyatakan bahawa Bani Israel ni bila mereka merontak dan melawan Allah SWT, melawan Nabi, arahan Nabi Musa yang diutuskan kepada mereka, maka Allah telah pun menurunkan kepada mereka berbagai bentuk wabak. Dan setengah mereka mengatakan ini maksudnya adalah penyakit berjangkit, menular. Kerana itu kalau kita lihat Nabi SAW ditanya tentang perkara ini dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari, maka Nabi telah menjawab wahwa bila Nabi ditanya faqala at-ta'un rizun anzalahullahu ala ta'ifatin Bani Israel atau ala man kana qablakum. Nabi telah menjelaskan bahawa sungguhnya rizun yang dimaksudkan dalam ayat ke-29 surah Al-Baqarah ni adalah merupakan satu wabak, satu penyakit yang berlaku kepada Bani Israel kerana kedegilan mereka dan juga pernah berlaku kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi ini satu perkara yang dapat kita lihat sebelum daripada Islam sebenarnya. Dan bila kita kaji dalam Islam, sebenarnya ada lebih daripada 70 buku yang pernah dikarang oleh para ulama berkaitan dengan wabak ni. Lebih 70. Di antara satu yang masyhur namanya At-Tawa'in yang dikarang oleh Ibn Abi Dunya.
yang menggambarkan bagaimana ta'un ataupun penyakit wabak yang berlaku. Bila kita sebut ta'un dalam hadis Nabi SAW, ia merujuk pada wabak lah sebenarnya, kerana pengistilahan yang digunakan pada masa itu mudah dan serasi untuk difahami oleh orang-orang Arab pada masa itu, maka dikatakan sebagai ta'un. Sebenarnya dia merujuk kepada berbagai bentuk wabak yang pernah berlaku. Demikian kalau kita perhatikan, wa zakara Ibn Asakir fi tarikh Dimashq naqalan an Ayub As-Sakhtiyani bisya'ni asyadi tawa'in fatkan. Mereka berkata bahawa sebenarnya dalam sejarah Islam ada 3 bentuk ta'un yang sangat dahsyat, wabak yang pernah berlaku pada hayat Nabi dan juga para sahabat. Yang pertama sekali, ta'un yang berlaku pada zaman seorang pemimpin Parsi, ya, namanya Shirawai. Shirawai namanya, ya, macam Sibawai lah. Ini merupakan seorang pemimpin kepada Parsi yang pernah membunuh bapaknya sendiri. Seperti satu peristiwa yang sampai kepada kita tentang datangnya 2 orang wakil daripada Parsi yang nak membunuh Nabi SAW, nak membawa Nabi. Kononnya pada masa itu Parsi ni macam kuasa besar, macam Rusia, macam China lah. Maka datang arahan daripada pemimpin besar Kisra Parsi ni untuk menangkap Nabi, membawa Nabi hidup-hidup pergi ke jumpa dengan mereka. Maka sampailah 2 orang delegasi diplomatik ni ketika ke Madinah. Mereka, Nabi SAW tidak berdua, mereka kata rehat dulu, besok datang. Besok bila mereka datang, Nabi menjawab sebenarnya, qatala rabbaka rabbi. Laqad qatala rabbaka rabbi. Laqad qatala rabbi rabbaka. Nabi menjelaskan bahawa Tuhanku telah membunuh Tuhan kau. Maka terkejut mereka. Padahal surat yang datang tu datang daripada Kisra. Kisra minta bawa Nabi kepadanya. Tapi Nabi telah beritahu sebagai satu mukjizat yang Allah berikan kepada baginda SAW, bahawa raja yang memerintahkan bawa aku padanya itu telah mati, dibunuh oleh anaknya sendiri. Jadi anaknya nama Shirawai. Shirawai, ya. Jadi pada masa itu berlaku satu wabak yang telah pun menyebabkan kematian ramai orang di Parsi. Itu berlaku pada tahun 6 Hijrah. Yang kedua, kita dapat lihat berlaku pada zaman para sahabat, iaitu ta'un yang berlaku ataupun wabak yang berlaku di Amawas ataupun Amwas, dibaca dengan buah bentuk lah. Ini merupakan satu tempat yang kedudukannya berada di tenggara satu bandar di Palestin yang namanya Yafa. Tapi bandar ni kalau kita lihat telah pun musnah, dikerjakan oleh puak Yahudi pada peperangan tahun 1967 dulu di antara mereka dengan negara-negara Arab keliling. Kerana bandar ni mempunyai satu signifikan kedudukannya dengan Islam. Di situ ada kubur para sahabat seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, ada kubur Suhail bin Amr, ada kubur di situ juga kubur Muaz bin Jabal radhiyallahu anhum ardhahum ajma'in, mereka yang terkorban dalam wabak tersebut pada zaman pemerintahan Umar Khattab radhiyallahu anhu, secara tepatnya pada tahun ke-18 Hijrah. Demikian juga ada satu lagi wabak yang berlaku dipanggil Ta'un Al-Jarif. Ini merupakan satu wabak yang besar yang juga berlaku dalam sejarah Islam yang disebut oleh Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq. Jadi kalau kita lihat, inilah di antara perkara yang pernah berlaku pada zaman sebelum kita, zaman Nabi dan juga para sahabat. Yang menariknya ketika berlaku wabak Ta'un di Amwas ini, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dalam perjalanan pergi ke sana. Dan ini satu hadis yang kita semua sedia maklum bahawa Sayyidina Umar akhirnya membatalkan perjalanan itu dengan mengatakan, kami lari daripada qada Allah, daripada kadar Allah kepada kadar yang lain. Bila ditanya oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, bagaimana pula tuan lari daripada tempat ini pergi tempat lain? Lalu Sayyidina Umar mengatakan, kalau kita lihat di sini tempatnya sudah pun kering, di sana kawasan yang lebih subur, tentulah kita mencari tempat lebih subur untuk bercocok tanam. Namanya kita nafiru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari daripada satu kadar Allah kepada kadar yang lain. Dan itu juga selari dengan apa yang disebut oleh Abdurrahman bin Auf yang muncul pada waktu itu dengan mengatakan bahawa saya mendengar Rasulullah SAW sabda, idza sami'tum bihi bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim ini, kalau kamu mendengar ada wabak berlaku di satu tempat, maka janganlah kamu pergi ke situ. Tapi kalau kamu berada di tempat itu, janganlah kamu keluar daripadanya. Ini merupakan hadis sahih yang dijelaskan oleh para ulama dan dikaji oleh para saintis Islam. Contohnya seorang tokoh perubatan daripada Yaman, namanya Dr. Muhammad Ali Al-Bar, ya, yang menulis banyak buku-buku perubatan, mengatakan bahawa daripada ini menunjukkan satu mukjizat Nabi SAW, iaitu Nabi telah mengetahui 1400 tahun lalu ketika belum ada bukti perubatan yang menunjukkan bahawa ada kalanya orang itu sihat, tapi dia menjadi carrier kepada virus, kepada microorganism, kepada bakteria dalam badannya.
kerana dia mempunyai sistem imuniti yang kuat, maka virus itu tidak boleh apa-apanya, tapi dia menjadi vendor, pembawa kepada penyakit itu kepada orang lain. Maka itu sebabnya dalam nasihat Nabi SAW, kalau kita dengar satu tempat berlaku wabak, jangan kita pergi. Tapi kalau kita berada bersama dengan mereka, jangan kita keluar. Dan itulah yang berlaku kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mengajaknya untuk keluar. Beliau berkata, tidak patut bagi seorang ketua seperti aku ya untuk keluar daripada tempat ini tatkala orang semua sedang dilanda penyakit tersebut. Dan akhirnya Abu Ubaidah Al-Jarrah wafat dalam wabak yang berlaku itu. Jadi setiap isu yang berlaku ada hikmahnya. Yang berbahagia Datuk-Doktor, boleh kita katakan hadis Nabi SAW itu sebagai SOP yang diletakkan oleh Nabi SAW yang kita gunakan istilahnya pada hari ini? Ya, Nabi SAW bercakap pada masa itu dengan bahasa yang mudah untuk difahami, kerana baginda pun bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nunzilan nasa manazilahum wa nukhatibahum ala qadri uqulihim. Kita ni para nabi diajar untuk bercakap mengikut bahasa yang mudah untuk orang faham dan bercakap mengikut kemampuan mereka untuk faham. Jadi Nabi SAW telah menyebut perkataan-perkataan tertentu yang menunjukkan adanya SOP di situ. Tinggal lagi kita dalam Islam ni diajar kita untuk fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berkeahlian, maka mereka merupakan atibak, merupakan tabib contohnya, maka mereka meletakkan garis panduan yang wajar kita patuhi, kerana kullu ma thabata fi tibbi dararuhu thabata fi syar'i tahrimu, dan kaedah yang kita semua sedia maklumlah. Ahsan. Okay, jadi apa yang dikeluarkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan hadis itulah yang menjadi dasar utama kepada ulama kontemporari hari ini untuk mengeluarkan sesuatu hukum berkaitan dengan wabak ni, Doktor. Begitu, Doktor? Ya. Baik. Jazakumullah khairan jazaa. Alhamdulillah, pencerahan dan juga perkongsian yang menarik disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Zahza berkaitan dengan sejarah wabak dalam peradaban umat Islam. Rupa-rupanya saya pun sebagai host pada malam ini mendapat pencerahan yang baik berkaitan dengan wabak yang sangat dahsyat yang pernah berlaku di zaman para sahabat. Yang masyhur di kalangan kita adalah wabak Taun Amwas. Rupanya di sana ada lagi wabak lain yang berlaku, iaitulah yang berlaku kepada pimpinan Parsi pada 6 Hijrah. Jadi memberikan petunjuk kepada kita bahawa ini adalah perkara yang menjadi suratan alam yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kesedaran kepada umat manusia. Berbalik kepada yang berbahagia Al-Fadhil dan Dr. Al-Basit, bila kita melihat wabak dalam sejarah umat Islam, maka di sana adakah Islam meletakkan panduan bagaimana kita menghadapi wabak ini? Apatah lagi wabak ini dah sampai ke peringkat pandemik, sudah ke pelosok dunia, sudah mengorbankan ratusan ribu nyawa. Maka mesti dia ada satu perkara yang besar. Maka di sana mungkin ada panduan yang telah diletakkan, yang telah digariskan oleh syara, oleh agama kepada umat dia dan kepada kita semua untuk kita ikut supaya kita selamat daripada penularan wabak ini. Silakan yang berbahagia Datuk Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Jadi dihormati Al-Fadhil Ustaz Mujahid selaku mudir jalsah, yang berbahagia Datuk Dr. Zahazan Muhammad, sahabat saya yang sangat dihormati dan disayangi, dan semua warga kerja tim Dakwah Unlimited dan juga Dar Taibah, muslimin dan muslimat para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana hari ini 24 hari bulan 11 2020, maknanya kita masih lagi terkurung dalam suatu istilah yang baru dikenali pada tahun ini, nama dia PKP.
PKP ni satu mazhab barulah zaman kita ini yang belum pada ni. Kan? Kita pun tak terfikir tahun sebelum masuk PKP ni ada satu benda yang akan merusakkan perjalanan hidup manusia ni kan. Namun begitu, sebagaimana yang Al-Fadhil Ustaz Zahazan dah sebut awal tadi, bahawa semua yang Allah Ta'ala letak di sini, kita letak sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah kata kami uji manusia ini dengan yang baik, dengan yang tak baik. Dua-duanya ujian. Kita ni Ustaz Mujahid, kalau dapat yang baik-baik, nikmat-nikmat, kita tak rasa ujian. Oh, saya happy dapat nikmat. Kan? Yang sebenarnya itu ujian besar. Ana ingat mula-mula saya jumpa dengan Ustaz Zahazan dulu, Dr. Zahazan, mula-mula ana balik. Waktu tu kita jumpa di tempat Darul Fuqaha. Doktor ingat ke masa tu? Tempat Takiri. Waktu tu belum keluar lagi buku Madinah ni. Masa tu Ustaz Zahazan dia bagi satu lontaran idea yang saya rasa cukup sampai hari ni pun saya terima kasih. Dia kata, Abu Anas, gunakan pemikiran anda untuk menulis buku, jangan duk fikir nak jual buku. Kita kata. Jadi betul, maknanya kalau kita duk sibuk dengan jual buku, kita duk fikir orang ni bayar, orang ni tak bayar. Yang jual tu selah Telaga Biru, kita fikir nak tulis je. Itu yang lahir buku yang cantik ni. Mekahnya, Madinah, satu lagi Mekah dan macam-macam lagi buku yang kita ada. Baiklah para jemaah sekalian. Kita kata, maknanya dalam hidup kita ni kita tidak nampak apa yang akan berlaku pada besoknya. Kan? Kita tak tahu. Tetapi Allah Ta'ala letak kepada kita ujian itu dalam bentuk senang dan ujian juga dalam bentuk susah. Kan? Kita tak nampak yang senang. Kita nampak, tak ada ujian apa-apa. Tak? Yang saya sebut tentang buku tadi, pengalaman sayanya, seronok kita boleh bagi buku pada kawan, tapi yang tak seronoknya duit tak sampai. Itu jadi masalah. Jadi kata-kata Dr. Zahazan, anda fikir tulis buku je lah, jangan fikir nak jual buku. Betul lah tu. Tak. Sebab tim Telaga Biru dia ada pasukan dia sendiri yang menguruskan perkara tersebut. Kita kata jazahumullahu khairan. Maka bila kita balik kepada wabak, atau dalam bahasa Arab kata al-wabak. Wabak ni mana satu penyakit yang berjangkit yang begitu laju dia punya kesannya. Contoh yang disebut dalam hadis iaitulah tentang ta'un. Kan? Beberapa kitab yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Zahazan ni sebuah kitab yang anda rasa kalau bolehlah Dr. Zahazan usahakan Telaga Biru terbitkan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Kan? Kitab ni ada sejarah yang tersendiri. Dikatakan bahawa Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala tulis kitab ini setelah anak dia sendiri yang mati kena ta'un. Jadi dia nak menenangkan diri dia tulis Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Maknanya kelebihan ta'un. Kita bukan nak cari ta'un, tapi kalau sudah dia datang, kita tak boleh lari. Seperti kisah Abdul Rahman bin Auf, Abu Ubaidah tadi dengan Sayyidina Umar kan. Makanya bila ta'un ada, jangan masuk. Kalau kita dalam, jangan keluar. Jadi kita balik kepada pencegahan yang telah disebut dalam Islam ini sudah ada cara-cara pencegahan. Di antaranya kata-kata masyhur al-wiqayatu khairun minal ilaj kan. Kata-kata masyhur al-wiqayah maknanya mencegah, menjaga itu lebih baik daripada mengubat. Maknanya jangan bagi kena lah. Kita duk fikir tak apa kena pun hospital ada dah. Sekarang ni dengar cerita dah vaksin pun nak dapat balik dah tu. Walaupun dengan harga yang tinggi dan yang Ustaz Mujahid sebut tadi angka kematian berapa juta? 59 juta. Di seluruh dunia? Seluruh dunia. Untuk COVID saja? Positif COVID. Positif COVID? Yeah. Yang positifnya, yang mati, ada yang mati berapa? Yang matinya 1.300.000. Tetapi yang jadi masalah tempat kita hari ini, apabila Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham, dia sebut angka kematian kecil yang menyebabkan
masyarakat kita dah mula macam tak nak percaya pula. Tak nak percaya. Timbul pula sekarang ni dengan isu konspirasi apa benda. Jadi menyebabkan orang dah mula pandang sebelah mata kata orang masalah ni. Tetapi kita kena ingat, garis panduan Islam dia letak al-wiqayatu khairun minal ilaj. Maknanya mencegah itu lebih baik daripada merawat. Mana kalau boleh jangan kena. Baik. Ni ada setengah orang ni dia kata apa? Orang kena COVID, positif COVID sekejap pergi hospital. Seminggu 10 hari balik habis cerita. Bahkan orang yang kena kuarantin pula pakai gelang pin tu 2 minggu duduk kat rumah tak boleh keluar-keluar kan. Maka timbul berbagai-bagai persoalan. Maka di sinilah kita lihat beberapa garis panduan dalam syarak. Saya sebut secara ringkas. Yang pertamanya berdasarkan kepada hadis Sayyidina Umar tadi, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga hadis Abdul Rahman bin Auf, di mana tadi Al-Fadhil Doktor sudah sebut, Sayyidina Umar ni bila sampai ke Amwah, dia duduk fikir nak masuk ke tak nak masuk. Jadi mesyuarat dia. Mesyuarat kata, kita lah jalan je Sayyidina Umar. Kita keluar daripada Madinah memang nak mati pun. Masya Allah, tabarakallah. Ada sahabat lain kata, jangan. Kita bukan mari nak mati dengan wabak. Kita nak mati dengan jihad, dengan peperangan. Tiba-tiba datang Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia kata apa? La indi fiha ilm. Ibnu Auf kata, aku ada ilmu dalam masalah ini. Jangan duduk fikir banyak. Maka dia pun baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Kalau kamu dengar di tempat itu ada ta'un, jangan masuk. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Kalau kamu duduk di situ jangan lari. Maka timbullah sekarang ni PKP. PKPB, PKP apa lagi? D kan? D. Maknanya D. Maknanya orang hak D ni, orang yang duduk dalam ni jangan keluar. Orang yang ada luar jangan cuba-cuba nak masuk. Itu yang masalah kita sekarang ni. Maka timbullah kawalan-kawalan. Maka kita mengatakan itu salah satu daripada al-wiqayah, bagaimana supaya wabak ini tidak merebak, penyakit berjangkit ini tidak merata pergi, maka dibuatnya PKP. Dibuatnya kawalan-kawalan, kuarantin dan sebagainya. Tapi kita sendirilah yang berfikir macam mana kita nak kuarantinkan diri kita supaya kita tidak berjangkit dan tidak menyebarkan penyakit ini kepada orang lain. Yang kedua iaitulah kita mesti menjauhkan diri dari pesakit yang menghidap, penyakit berjangkit. Mana kalau kita tahu orang ni ada positif, kita jangan pergi dekat dia. Habis macam mana kita nak lari daripada dia? Kalau dia datang macam mana kita kata tak? Maka itu yang dikatakan sekarang ni ada penjarakan. Penjarakan supaya kita tidak rapat-rapat dengan orang. Timbul pula. Saya pun tak tahu macam mana nak jawablah kepada masyarakat ni yang suka mendengar cerita-cerita orang bawa dah. Maka timbul dalam hadis Nabi kata wa firra minal majzum kama tafirru minal asad. Taklah kamu melarikan diri, mana jauhkan diri daripada orang yang kena penyakit kusta sebagaimana kamu lari dari singa. Kan? Maknanya arahan itu supaya tidak bersentuh, tidak pergi dekat dengan dia. Timbul lagi masalah sekarang ni. Bila kita, ulama-ulama kita, saya tengok, sebelum anak keluar video, cara bersalam di zaman COVID ni kan, kita letak tangan di sini, Assalamualaikum, tak sini. Tiba-tiba keluar pula mari tulisan, dia kata ini budaya Maharaja apa ni, Habasyah ni. Dr. Zahzan ada baca ke cerita budaya Habasyah ni? Ke Dr. Zahzan dah jumpa dah sanak dia mari kat mana? Sanak yang kata Raja Hafsah. Kita baca dalam kitab sirah pun tak jumpa-jumpa Raja Hafsah salam macam ni kan. Kita kata, pengalaman kita lah. Ana rajin juga kadang-kadang dibawa bertemu dengan orang-orang yang hebat-hebat, orang dipanggil orang VIP kan. Makcik-makcik, seri-seri ni, dia orang salam semua orang. Tak, dia hollow tangan. Jadi, macam mana kita takkanlah kita nak salam dengan Puan Seri, datin-datin yang bukan mahram.
Maka kita diajar supaya untuk menyatakan penghormatan kita kepada dia supaya dia tidak kecil hati, tak keras hati, kita pun isyarat. Kadang-kadang kita kata maaflah ada wuduk. Jadi takkanlah kita nak tipu hari-hari ada wuduk, kita wuduk tak ada pun, mandi pun belum lagi kan. Kita kata contohnya. Dia kata saya ada wuduk. Oh, maaflah ada wuduk. Jumpa nanti lepas solat. Kan biasa dulu kita jumpa anak Nila, Ustaz Hazan, pengalaman kita duduk belajar di Madinah dulu, orang besar-besar yang datang tu kan. Bila mereka datang, kita terpaksa pergi sambut jumpa. Jadi dia orang ni nak bersalam semua orang. Jadi kalau kata belum solat, tak apalah kita kata ada wuduk. Lepas solat, nak wuduk lagi. Salam. Maka isyarat itu menyelesaikan banyak masalah sebenarnya. Bila kita salam, kita kata tak begini, dia kata tak, maklis. Jadi ada lagi kawan dia bisik. Ni budak-budak ustaz ni mana salah orang perempuan. Oh, maaf, sorry. Jadi sama-sama dia yang protokol dia yang bisik senyap-senyap. Dia kata bukan kita sombong. Maknanya kita letak sini bukan nak tiru Habasha wala nak tiru jod mana-mana, bukan nak tiru orang kafir. Kita sekadar kita mengatakan ini salah satu daripada cara supaya kita tidak bersentuh, tidak ada kontak rapat dengan orang-orang yang kita tak tahu mari daripada mana. Nah, kadang-kadang Datuk Doktor. Ya. Adakah dengan cara begitu juga sebagai adat masyarakat Arab di Mekah meletakkan tangan begitu? Adakah adat dalam kehidupan mereka untuk menghormati orang? Orang Mekah bukan macam tu. Dia mu'anaqah, dia salam peluk terus. Kita nak salam pun tak mau, dia kalau lepas dia peluk. Tapi dengan mula-mula anda tengok di awal Covid bulan Mac kan, permulaan dulu. Anda tengok video Syekh Arab yang buat video ni. Dia kata assalam fi zamani corona, zamanil wabak, hakata. Jadi kita pun boleh terima dan kita pun pengalaman hidup kita sendiri pun begitu keadaan, maka kita kata alhamdulillah tak ada masalah. Tiba-tiba mari pula masyarakat kita ni masya-Allah. Inilah kita kata zaman wabak, zaman fitnah banyak. Sekali dia baca kenyataan yang dikeluar oleh siapa-siapa, yang tu yang dia forward seluruh dia punya grup. Yang para ulama keluar, saya kata jazahullahu khairah. Mudah-mudahan sampailah ucapan saya ni kepada Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, sahabat kita yang dihormati, insya-Allah, Menteri Agama sekarang ni. Kita kata jazahullahu khairah. Dia keluar daripada awal permulaan lagi. Bayan, penjelasan, sekarang ni pun keluar risalah-risalah, berpindah ke pejabat menteri pun keluar lagi Al-Bayan, risalah Al-Bayan. Maknanya menyatakan pandangan para alim ulama, tapi sekali dia dapat print screen daripada grup Wasafi dia tu, meletup habis. Dia kata tak boleh, dia kacau, dia kata ni kan. Maknanya kita kata itu salah satu daripada al-wiqayah, maknanya tidak boleh kita kontak rapat. Kita duduk dia jauh-jauh, kita kata alhamdulillah, itu tidaklah. Kita pun tahu semua orang nak bersalam kan. Nak ambil berkat tuan guru, kita kata sabar-sabarlah dulu, nantilah. Jangan pula Ustaz Mujahid pergi buat replika. Dia kata kalau tak boleh salam saya ni, gambar saya gosok sini. Janganlah macam tu. Penat kita nanti kan. Baiklah. Pernah kata saya nak Umar suruh duduk jauh, qaidah rumhin. Qaidah rumhin ni dikata sekadar satu tombak. Jadi ada ulama semasa ni kata apa? Dia kata lebih kurang 1 meter lah. Yang dikata penjarakan, maknanya adalah cerita-cerita dalam risalah ni. Yang ketiga, menghalang pesakit yang menghidap penyakit berjangkit daripada bergaul dengan orang ramai. Ini di antara ada sebagaimana kata di Ibn Battal dalam hadis, ada kata-kata daripada Ibn Habib yang menyebut dalam kitab dia, demikian juga dilarang bagi mereka yang dijangkiti penyakit kusta daripada memasuki masjid, serta dilarang bercampur dengan orang ramai, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab bahawa dia tengok seorang makcik ni ada penyakit kusta duduk tawaf dekat Kaabah. Dia kata ya amatallah yaqudi fi baitiki wala tu'zinas. Makcik, duduklah di rumah, jangan menyakiti orang lain. Maknanya ada isu kita bila kita rasa kita tak sihat kan. Maka kita duduklah di rumah, tak usah duduk bercampur dengan orang. Saya nak pergi masjid juga. Yang tak bagi kita pergi masjid bukan orang suka-suka. Ada setengah orang ni bila keluar kenyataan tak boleh masjid, langsung dia terus hentang baca ayat Quran.
Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Sudah. Siapa kan lebih zalim daripada orang yang menghalang manusia daripada pergi rumah Allah? Hanya baca ayat tu lari kita kan. Tengok. Kata di Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala. Ini dalam kitab mazhab Syafi'i. Nama Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, tokoh besar dalam mazhab, dia kata yumna'ani minal masjidi wa min salatil jumu'ati wa min ikhtilatihima bin nas. Maknanya orang yang ada penyakit yang berjangkit ini disekat daripada menghadiri masjid, daripada menghadiri solat Jumaat dan juga bercampur dengan orang. Cuma masalah kita hari ini, Majzum tu nampak dia punya penyakit. Yang COVID ni tak nampak. Ini yang kita rasa agak penat sikitnya. Kalau kita nampak, senang ya Ustaz Mujahid. COVID datang. Contoh kan. Anda ingat waktu mula-mula keluar video tentang COVID tu kan. Kalau kita letak tangan kita ada COVID, dia jadi hijau. Ya, betul. Video tu, video Arab. Saya mula-mula saya share video Arab. Maknanya kalau orang COVID ni ada hijau, senanglah Dr. Hazan tengok. Hijau tu kat tangan dia. Kita pun lari kan. Ni tak ada nampak apa. Batuk-batuk pun tidak ada. Masya Allah. Kita bercakap, kita mesti positif. Kecuali COVID tak mau positif. Nah. Semua benda lain kita nak positif. Kita awak ni terlalu pasif lah. Kita positif sikit hidup. Tapi dalam bab COVID tak ada siapa nak positif. Kita kata ada juga benda-benda yang istisna. Benda-benda yang dikecualikan. Nah. Semua benda nak positif kecuali COVID. Semua benda nak asli kecuali apa? Apa Ustaz Mujahid? Semua benda nak asli lokal kecuali? Aduh. Kecuali orang lah. Orang tak mau je asli kita. Awak orang asli. Saya orang kampung. Maknanya orang asli tak apalah. Itu masyarakat dia kan. Maknanya kita yang tidak asli ni kita tak mau jadi asli. Semua benda nak jadi nak asli kecuali ketika jadi orang kita kata tak, kita bukan masyarakat orang asli. Orang asli ada masyarakat dia sendiri. Apa lagi yang kita tak mau. Jadi kita kata itulah di antara contoh-contoh wiqayah ataupun penjagaan yang kita buat bila mari zaman seperti ini. Wallahu alam. Alhamdulillah. Satu penjelasan yang menarik oleh yang berbahagia Fadilah Dr. Abdul Basit berkaitan dengan panduan berhadapan dengan wabak yang melanda kita pada hari ini. Walaupun untuk maklumat Dr. Basit, di hujung-hujung perkongsian tersekat video, mungkin lain masalah di sana, insya-Allah. Jadi walaupun begitu banyak perkongsian yang boleh kita dapat. Saya dengan Dr. Abdul Basit ini alhamdulillah hampir 5 tahun kita bersama dalam program-program di lapangan. Terlalu banyak yang kita dapat maha guru kepada masyarakat di Malaysia dan juga mursyid kepada diri kita sendiri juga. Alhamdulillah, di antara kalimah menarik yang saya dapat daripada beliau adalah mazhab wasafi. Menarik juga tu. Mazhab wasafi, mazhab wasak tu. Malam ni mazhab yang kedua, mazhab PKP. Jadi mazhab PKP. Jadi alhamdulillah istilah yang kita gunakan pada hari ini. Jadi apa yang dikongsikan oleh yang berbahagia Fadilah Dr. Basit seperti tadi adalah berkaitan dengan panduan-panduan yang boleh kita ambil sebagai umat Islam yang digaris pandukan oleh syariat kepada kita untuk kita berjaga-jaga dan untuk kita berhati-hati daripada dijangkiti oleh penularan wabak ini. Cuma yang saya nampak menarik kepada perkongsian yang berbahagia Fadil Dr. Basit seperti tadi adalah bukan kepada SOP penjarakan, SOP jangkitan dan sebagainya. Tetapi di sana perlu kita ambil perhatian juga berkaitan dengan penerimaan dan perkongsian isu-isu dan berita-berita yang kita dapat. Sehingga kan kita mengambil pendapat yang kiri dan menolak pendapat yang kanan, sehingga kita mendatangkan satu kebimbangan, satu ketakutan, satu sangka kepada kita. Sebab itu saya membaca dalam risalah
COVID-19 yang berbahagia Datuk Zulkifli Al-Bakri, dia menyatakan bahawa salah satu panduan kita menghadapi wabak ini juga adalah mesti bertabayun dengan berita-berita yang kita dapat. Kerana berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, datang kepada kamu orang yang fasik, maka engkau datanglah. Di antara ciri-ciri orang yang fasik ini, yang bukan ahlinya bercakap berkaitan dengan perkara-perkara dan juga urusan-urusan umat Islam itu sendiri. Sedangkan COVID ini SOP-nya dikeluarkan oleh pihak pemerintah, oleh pihak kerajaan melalui badan-badan yang berautoriti, KKM-nya dan juga balik agamanya itu sendiri. Di pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mohon sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pada malam ini untuk terus like dan share perkongsian kita pada malam ini, serta sebarkan link kita ini kepada seramai mungkin untuk bersama-sama mengikuti bicara online kita pada malam ini. Kita sudah selesai pusingan yang pertama, round yang pertama, perkongsian daripada kedua-dua ahli panel kita. Jadi kita berbalik kepada yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Dr. Zahzan, melihat kepada panduan yang diletakkan oleh agama yang dijelaskan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Dr. Basit sebentar tadi. Maka di sana kita melihat berlaku perubahan berperingkat-peringkat dan juga secara drastik kepada amalan beragama, sehingga kan kerajaan dan pemerintah mengeluarkan satu ketetapan yang perlu diikuti. Tetapi di sana ada pihak-pihak yang tertentu, ada golongan-golongan yang tertentu yang tidak boleh menerima ketetapan ini lalu melanggarinya, dan lebih membimbangkan kita, dia mempengaruhi dan juga dia mengajak orang lain untuk tidak mengikuti ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi mohon pencerahan daripada yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Dr. Zahzan untuk meletakkan asas ketaatan kita kepada pemerintah yang mengeluarkan pewartaan PKP ini dan juga SOP-SOP yang lain sehingga berkaitan dengan agama kita itu sendiri. Dipersilakan. Al-Fadhil Ustaz Mujahid dan yang dihormati dikasihi sayangi Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit, guru kepada kita semua. Pertamanya kita lihat dalam Al-Quran bila Allah menyatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kamu kepada Allah, taatilah kamu kepada Rasulullah dan pemimpin-pemimpin kamu. Ulil amri ini ditafsirkan oleh para ulama dalam bab tafsir mengatakan bahawa ulil amri ini makna jamak daripada wali. Mana uli jamak pada wali merujuk kepada yang memiliki satu urusan. Bagaimana Rashid Ridha, seorang ahli tafsir yang terkemuka di Mesir, dan tafsirnya Al-Manar berkata, semudah-mudah untuk kita lihat ulil amri ini adalah polis yang bekerja menjaga traffic jam di traffic light sebagai contohnya. Maka tak kala kita lalu di situ, kita berada di situ, mentaatinya wajib. Kerana dia adalah ulil amri sebenarnya. Apatah lagi yang melibatkan Kementerian Kesihatan, pihak ahli politik, pihak berkuasa, menteri dan sebagainya berdasarkan kepada keperluan, hajat yang ada, darurat yang mereka kaji, maka dikatakan bahawa tasarrufatil imam, segala tindak tanduk imam itu tertakluk kepada kebaikan untuk semua. Mestilah tertakluk berdasarkan kepada kajian dan sebagainya. Jadi ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah adalah wajib. Ketaatan kepada pemimpin dalam perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada kita, keselamatan adalah satu perkara yang wajib juga. Jadi dalam apa yang berlaku ni tadi, macam Datuk Dr. Abu Anas katakan, kita selalu menyampaikan benda yang belum tentu betul. Sedangkan kita tahu ada hadis Nabi yang menyatakan kafa bil mar'i asiman ataupun isman atau kaziban an yuhaddits bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa apabila dia rajin untuk memanjangkan apa sahaja yang didengar. Bahkan dalam hidup ini kalau ada benda yang kita lihat, kita tak boleh nak sampaikan kepada orang, kerana menyampaikan kepada orang akan mendatang macam-macam perkara, akan menjatuhkan maknawiyat orang sebagai contohnya. Itu sebab kita dilarang untuk menyampaikan gambar orang yang kemalangan. Ya, kalau menjadi satu tradisi kat negara kita ni, kalau berlaku satu kemalangan nyari, semua orang berhenti, bukan nak tolong, nak tengok saja. Kemudian tolong ambil gambar, kemudian sebarkan kepada orang. Allahu Akbar. Dan masyarakat kita sebahagiannya, segelintirnya budaya mereka ni
setakat untuk memanjang-manjangkan saja, tapi tidak ada apa tindakan yang patut diambil selepas itu. Ini satu masalah yang berlaku pada kita. Jadi balik kepada poin masalah yang kita lalui ini sekarang, ia merupakan ujian daripada Allah. Wabalawnahum bil hasanati was sayyi'at. Jadi kami menguji mereka dengan kebaikan, dengan keburukan, semuanya ujian daripada Allah Taala sebenarnya. Jadi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan, semuanya adalah untuk kamu dapat pengiktibaran. Kerana itu kata Ibn Qayyim, manusia ni kalau diberikan kepada dia penyakit ataupun kesusahan, maka hati dia akan bersih. Kebersihan hati itu banyak berlaku disebabkan kesusahan, kesulitan, kepayahan yang dialami. Ya, jadi itu sebab kalau kita lihat tuan di sebalik apa yang berlaku ni, ada banyak pengajaran yang kita kena ambil, kena banyak iktibar yang kita kena lihat. Bahkan perkataan ibrah ni pun, iktibar ni satu pandangan yang menarik. Kalau kita lihat apa disebut ulama tafsir, contohnya Zamakhsyari, fa'tabiru ya ulil absar, iktibar ya. Iktibar ni diambil perkataan ubur. Ubur makna menyeberang. Kalau kita bayangkan jambatan ada di depan kita, membolehkan kita untuk cross daripada seberang sini ke seberang sana. Ini antara sudut balagha isti'arah yang digunakan. Jadi kalau kita lihat dalam penyakit yang berlaku ni, kita jadikan dia pengiktibaran untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maknanya apa yang berlaku ni jadi jambatan kepada kita untuk dekatkan diri kita kepada Allah, mengambil, melihat pengajaran, melihat apa yang terkandung hikmah yang terdapat di sebaliknya. Sebab itu kalau kita lihat, sebenarnya segala ujian yang berlaku ni takdir daripada Allah SWT. Semua orang berniaga akan terkesan. Seorang sahabat saya berniaga besar. Perniagaannya ratus juta tahunan revenue-nya. Dekat perusahaan pasar raya, kedai-kedai pasar raya ni, kedai-kedai saya tak ada orang duit. Bayar sewa cukup setakat tu, gaji pekerja pun tak lepas, Ustaz. Betul lah, yang lagi besar periuk, lagi besar keraknya lah. Ya. Dia berkatalah kalau kita berada di mall, di pasar raya, di kedai-kedai besar bangunan milik orang bukan Islam, yang di Kuala Lumpur ada banyak. Kalau berlaku kes begini, kita pun pack barang, nak angkat lah, nak tutup kedai lah. Maka pengurusnya pun datang jumpa kita. Tuan, kenapa nak keluar? Ini saja cerita sampingan lah tuan ya. Pengajaran. Maka sahabat saya berkata, kita pengurus cawangan itu, pengurus branch itu berkata, kita tak boleh teruskan perniagaan kan, duit tak cukup, dah bayar gaji, sewa pun tak cukup. Oh okey, tak apa. Kalau gitu, kami turunkan sewa ni sampai ke hujung tahun. Daripada bulan 3 sampai bulan 12 kami turunkan. Kita moratorium 6 bulan saja, tapi pasar besar yang diuruskan oleh Mukan Islam yang cekap peniaga ni terus bagi 9 bulan, bagi diskaun 60%, 70%. Boleh. Kalau boleh teruskan, tolong jangan tutup kedai. Tapi sahabat ini berkata bila mall atau pasar raya itu milik orang Islam, kita keluar pun dia tak perasan. Dah keluar 3 bulan baru telefon. Tuan bagaimana? Saya dah tutup kedai. Dia pun tak tahu orang tutup kedai, tak bayar sewa pun dia tak perasan. Padahal mall dia tak adalah besar macam mall orang-orang kafir itu. Tak saya cerita tuan-tuan. Maknanya apa yang berlaku pada hari ini, dia merupakan satu bahagian daripada takdir untuk ujian kita. Sebab itu Allah menyatakan kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Tak ada benda pun menimpa kita melainkan segalanya telah ditetapkan oleh Allah. Dalam ayat lain, min qabli fi kitabin min qabli an nabra'aha. Jadi semuanya Allah telah tetapkan dari hikmah kebaikan yang banyak kat situ. Ini pengiktibaran yang kita kena ambil. Jangan kita jadi orang yang menentang dan memprotes, sedangkan apa yang berlaku tu ujian daripada Allah, bukan ketentuan. Ada pula yang letak teori konspirasi Illuminati. Ya, tak pasal-pasal orang Yahudi pula yang dipersalahkan. Memanglah kita kena adil juga, sebab ada di kalangan orang Yahudi ni yang berperanan besar dalam Islam. Macam Abdullah bin Salam, macam isteri Nabi, antaranya Juwairiyah, antaranya Safiyah, isteri Nabi daripada kalangan Bani Israel itu, yang kalau bertelaga dengan Hafsah nanti beliau akan menangis. Lalu Nabi pun memujuknya, kata pada Safiyah, wahai Safiyah, nanti kalau engkau telaga dengan dia, katalah engkau ni bukan anak orang Yahudi, engkau ni bapa engkau adalah Nabi, pakcik engkau Nabi dan suami engkau Nabi. Engkau siapa? Jadi Nabi mengajar Safiyah satu ilmu perdebatan, komunikasi yang penting. Tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, saya bukan nak menentang apa saja teori konspirasi yang letakkan, tapi kita ni dah terlalu karam dalam perkara-perkara semikian sampai kita pun tak tahu apa di hujung yang kita kena ambil apa plan of action kita untuk keluar masalah ni. Kita setakat suka macam tu je. Orang kita ni dia suka untuk melihat tapi tak tahu apa tindakan yang patut diambil daripada peristiwa yang berlaku di depannya. Dalam arti kata lain, ibrah ataupun iktibar itu tak berlaku.
Ya, kerana kalaulah betul sekalipun memanglah Yahudi ni satu bangsa yang sangat jahat dan banyak kejahatannya kepada Nabi kita, termasuk usaha untuk membunuh Nabi. Kita pun tahu cerita ahli sihir namanya Labid bin Asam. Kita tahu Zainab binti Al-Harith yang perempuan kepada siapa? Ibn Mishkam itu yang cuba untuk membunuh Nabi dalam memberi racun kepada Nabi, kambing yang diracunkan dalam peristiwa Khaybar. Jadi tapi kita ni kena realistik lah. Kena adil dan realistik dalam apa dan objektif dalam apa yang kita buat. Jadi sebenarnya iktibar yang kedua yang boleh kita lihat daripada wabak ni berlaku, ia menandakan kasih sayang Allah sebenarnya. Seperti yang hadis yang Ustaz Mujahid bacakan tadi. Jika Allah sayang kepada seorang hamba, maka yusib minhu, Allah akan beri kepadanya satu ujian. Bahkan asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling banyak ujiannya adalah para anbiya, dan orang yang dekat dengan para nabi, dan orang yang dekat dengan para nabi itu maknanya orang salihin. Jadi lagi kalau kita lihat dalam apa ujian berlaku ni, dia merupakan tanda keridaan dan juga rahmat Allah. Lagi kalau kita lihat hikmah iktibarnya, sebenarnya musibah yang berlaku ni tak sebanyak ataupun seberat, tak seberapa nak dibandingkan dengan hari-hari nikmat yang kita lalui sebenarnya. Ya, kalau kita baca kisah Nabi Ayub lagi, kita lihat bagaimana ujian berlaku kepada baginda alaihissalam. Ya, bertahun-tahun kita kena ini, mungkin tak sampai setahun, mungkin awal tahun depan katanya dah jumpa vaksinnya. Tapi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, jika kita nak lihat nikmat Allah, bagaimana Allah nyatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu lihat apa yang kamu minta, semuanya Allah beri, kerana kira nikmat Allah ni tak terhitung sebenarnya. Jadi tuan-tuan, yang berikutnya bila kita ditimpa musibah macam ni, ujian, saya faham ada kalangan kita yang pendapatannya terganggu, yang bawa Grab, yang buka kedai terkesan, bahkan di kalangan para ustaz pun kadang-kadang terkesan juga. Ya, maka cuba kita lihat dalam iktibar yang berikutnya, pengajaran yang berikutnya, sebenarnya cubaan yang Allah berikan kepada orang lain selain kita lebih besar sebenarnya. Ada tak peluang kita pergi ke hospital? Kata Syekhul Islam, pernah tak anda melihat 3 manusia ini? Yang pertama, orang yang sakit. Pernah tak kita pergi tengok? Yang kedua, orang yang mati. Yang ketiga, orang yang dipenjarakan. Kalau kita tak melihat 3 manusia ni, sebenarnya kita belum lagi bersyukur atas nikmat yang menghujani kita setiap hari sebenarnya. Ya, jadi ini antara pelajaran ataupun iktibar yang penting daripada COVID-19 yang berlaku ni, bahawa di sebalik apa yang berlaku sentiasa ada hikmah yang ada di sebaliknya. Dan kita kena ingat, apa saja ujian berlaku, penyakit ini ke atau penyakit yang lain, Nabi menyatakan ma anzalallahu da'an ila anzala ma'ahu dawa, ataupun anzala lahu syifa. Tak ada satu penyakit pun melainkan Allah ada jadikan di sebaliknya ada rawatan, ada penawar, sama ada kita yang menjumpainya ataupun tidak. Kerana kadang-kadang di kalangan orang Islam ni, bila dia sakit, bukan saja penyakit COVID, apa penyakit lah, nanti dia jumpa dengan doktor pun merawat, bagi dia ubat, kelihatan dia putus asa. Dia cakap makan ubat ni dah banyak, satu hari kena makan 2 genggam macam ni, tapi tak baik-baik juga. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, Allah menjadikan setiap benda tu ada prosesnya. Ya, sampai, tapi kena usahalah. Ini nama dia kanun asbab wal musabbibat. Perkara yang kita lihat dalam Quran bila Allah cerita tentang Maryam, ibu pada Isa alaihissalam, bagaimana Maryam ini bila melahirkan anak, maka Allah firmankan kepadanya wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Gegar dengan pokok kurma itu, jatuh buah-buah daripadanya. Padahal pokok kurma ni kalau kita bandingkan sama macam pokok kelapa sawit. Kita nak tolak pokok kelapa sawit, jatuh tak buah dia agak. Tapi ikhtiar. Jadi apa saja perkara yang berlaku pada hari ini, kita mesti ingat Allah ada limpah kurnia, hikmah dia sebalik apa berlaku, dan kita kena berusaha. Jadi ini antara perkara-perkara yang wajar kita kongsi bersama, elakkan diri kita daripada masuk dalam hadis yang dikatakan tadi, kafa bil mar'i ithman ataupun athiman an yuhadith akhahu bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa andai dia menyampaikan semua benda yang didengar. Kalau benda itu baik sekalipun dia sampaikan, dia berdosa tau. Apatah lagi kalau dia menambah-nambah. Dia menambah lagi supaya bertambah enak untuk orang dengar, dan itulah dia seorang manusia yang sangat malang di sisi Allah SWT. Kita menceritakan satu perkara, orang mempercayai padahal kita berbohong. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesedaran dan Allah beri kepada kita kekuatan untuk mengalami hari-hari yang sangat menguji seperti sekarang. Dan kewajipan kita adalah mendengar nasihat yang diberikan oleh pihak yang berkuasa.
Itu adalah sebahagian daripada tuntutan dalam konteks taat tadi. Sedikit tambahan Datuk Doktor berkaitan dengan konspirasi seperti tadi yang dijelaskan. Ada juga yang menyatakan bahawa wabak yang menular ini sebahagian daripada min alamatis sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dan juga menyatakan bahawa COVID ini adalah tentera Dajjal sebelum datangnya Dajjal yang sebenar di akhir zaman. Apa pandangan respon Datuk Dr. Zahzan? Kita belajar memang fitnah, hari-hari fitnah berlaku dalam hidup umat. Yang mana Nabi telah pun bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka fitanil lailil muzlim yusbihu rajulu mu'minan yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradid dunya. Jadi dalam hadis ini menerangkan kepada kita kewajipan untuk kita bersegera melakukan ketaatan kerana akan berlaku fitnah. Fitnah ini kata para ulama disebabkan kejahilan dan juga disebabkan oleh syahwat, syubhat dan juga syahwat. Jadi apa yang berlaku merupakan satu fitnah, satu ujian yang menimpa semua orang, tak ada seorang pun dikecualikan. Dan ini juga berkaitan dengan satu hadis lain. Nabi telah menjelaskan bila mereka melakukan fahisyah, mereka melakukannya secara yu'linunaha, mereka melakukannya secara terang-terangan ila fasha fihi muta'un wal auja' allati lam takun fi aslafihim. Ini satu hadis yang panjang. Bila mereka membiarkan perkara-perkara maksiat ini berlaku, dan kita dapat lihat pada hari ini orang yang melakukan maksiat itu tidak malu, lelaki, perempuan, bahkan ada laman sosial yang berkongsi perkara-perkara LGBT pun ada. Semua orang boleh akses dengan mudah, mengajak orang untuk melakukan maksiat bersama-sama, boleh konteks dan sebagainya. Maka tuan-tuan, ini juga satu petanda yang Nabi nyatakan dalam hadis tadi akan menyebarnya wabak dan juga penyakit-penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan ini juga salah satu tanda kiamat. Sudah tentu maksud dalam konteks tadi. Tapi untuk kita kaitkan dia dengan tentera Dajjal, wallahu alam, itu kita tak berjumpa lah dalam hadis. Andai ada yang mengatakan semikian, dia punya sanadnya ke mana, uraiannya bagaimana. Tadi Datuk Dr. Basit tanya pada Ana tanya pula pada Tuan Guru. Pukul ada jumpa sanad yang berkaitan bahawa penyakit ini, kerana mereka ni suka mandai-mandai untuk mengatakan ada ulama di tempat sekian-sekian pernah bercerita tentang corona, ya, beberapa tahun dahulu. Hebat juga ulama ni, maknanya tak nak buat yang dia ada, yang dia mempunyai satu kemampuan untuk fokus, untuk foresee benda yang belum berlaku. Wallahu alam, saya pun tak pasti. Jadi corona ni yang kita pasti, kita tahu dia adalah muncul dengan penyamaan diberi oleh para saintis yang mengkaji berdasarkan nama-nama tertentu, kaitan tempat dan sebagainya, ataupun saintis yang menemuinya. Barangkali ada ulama dahulu telah nampak benda ni dengan namanya tepat, saya tidak pasti. Andai ia berlaku sebagaimana, saya tak pasti. Kalau mereka mengatakan ini ada kaitan dengan teori konspirasi Dajjal dan sebagainya. Okey, baik, alhamdulillah, terima kasih di atas perkongsian dan pencerahan berkaitan dengan keadaan asas penerimaan seorang itu kepada aturan dan juga perintah daripada pemerintah yang juga turut menyentuh berkaitan dengan COVID dan juga konspirasi yang berlaku sehingga mensabitkan dia sebagai salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Apapun menjadi tuntutan kepada kita untuk kita bersiap sedia jadikan diri kita untuk menghadapi hari kiamat yang bila-bila masa akan berlaku. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma saqat. Hamba yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah apa yang persiapkan hari kemudian kamu. Jadi berlaku ini boleh memberikan satu keinsafan kepada kita, dan ibrah dan juga iktibar yang kita boleh ambil daripada wabak corona ini. Berbalik kepada huraian dan juga penjelasan Datuk Dr. Zahzan seperti tadi, Dr. Basit, apabila timbulnya konspirasi-konspirasi, maka di sana ada pihak-pihak kiri yang saya gelarkan pada malam ni, pihak-pihak kiri yang juga terdiri di kalangan orang-orang agama, cendekiawan-cendekiawan Islam, yang mereka tidak berpuas hati dengan apa yang telah diwartakan oleh pemerintah, bahkan mereka mempertikaikan
mempertikaikan segala pandangan majlis fatwa dan juga pihak yang berautoriti dengan apa yang telah diwartakan untuk menyelamatkan dia daripada penerobak ni. Jadi kita minta pandangan Datuk Dr. Abu Anas ia juga sebagai pensyarah di Qiyas bahagian syariah dalam mazhab Syafi'i, mungkin terlibat dalam fatwa-fatwa di peringkat negeri dan kebangsaan untuk memberikan pandangan kepada kita berkaitan dengan ada pihak yang mempertikaikan pandangan majlis fatwa, bahkan KKM itu sendiri. Jadi kita minta kepada yang berbahagia Datuk Dr. Abu Anas untuk membuat sedikit pencerahan. Ya, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jadi kita kata bila mari zaman fitnah, sepatutnya kita kena belajar daripada contohnya seorang tabi'in mutarif contohnya. Dia tidak cepat, tidak gopoh nak mengeluarkan pandangan setelah ada para alim ulama yang telah membincangkan perkara-perkara yang tersebut. Hari ni anda tengok kenapa jadi timbul dulu, mula-mula saya catat lagi permulaan berlakunya sejarah PKP di Malaysia. Ustaz Mujahid kena tanda ni. Bermula pada hari Rabu 18 hari bulan Mac 2020. Bersamaan dengan 23 Rajab 1441. Sekarang ni sudah 1442. Langkah setahun dah kita kan. Maka bermulalah pada saat itu semua aktiviti masjid ditangguhkan. Jumaat yang pertama 20 hari bulan Mac tidak dapat dilakukan solat Jumaat. Bayangkan pada saat itu bagaimana perasaan kita yang tak pernah tinggal solat ni. Tak pernah tak pergi masjid, hari Jumaat berduyun-duyun kita tiba-tiba masjid sunyi, tidak ada manusia. Tempat saya pun saya terpaksa kena kunci pagar dia, takut orang masuk. Dulu kita buka pagar, pergi panggil orang, suruh mari masjid. Tapi bila mari di saat ini, kita kunci pagar supaya orang tak masuk masjid. Kita kata sudah terbalik. Maka pada saat itu, kita nampak macam amrun musallam. Macam suatu perkembangan yang orang boleh terima lah. Kan? Boleh terima sampai hari-hari duduk tunggu depan berita apa yang akan disampaikan oleh ketua bahagian keselamatan, KP Kesihatan dengan Pak Long. Hari-hari duk tunggu. Hari ini berapa angka? Ya ini apa peraturan baru kita nak tunggu. Tapi bila dah masuk PKP, rakyat dah mula keluar, maka timbullah cerita-cerita orang dah mula tak puas hati tentang peraturan-peraturan yang dibuat. Bahkan apabila marinya permulaan keluar arahan supaya solat Jumaat. Solat Jumaat 29 Ramadan. Bersamaan 22 hari bulan Mei dibenarkan solat Jumaat dengan bilangan 12 orang. Ada imam tak nak buat. Apa ni 12 orang? Mana ada solat Jumaat 12 orang? Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Tak mahu dia. Terpaksalah kita kena bagi tahu tuan, yang keluar arahan ini majlis agama telah ditandatangani oleh Yang di-Pertua ataupun dipersetujui oleh Tuanku Sultan mengikut perlembagaannya sebagai ketua agama negeri. Tak mau. Ada anak kata anak sendiri, alhamdulillah, di antara pendekatan anak waktu kuliah ngajar walaupun di masjid, ana suka sebut mengajar fiqh Syafi'i, kemudian kita akan sebut dalam bab bilangan solat Jumaat ini ada ulama kata 40 yang kita pegang hari-hari, kita pegang sampai sekarang pun 40 orang mengikut Syafi'i kan. Tapi ada ulama kata ayat kata 12. Kita kata dalam kitab fiqh kita pun ada 12. Maka ilmu yang kita sampaikan, yang orang setengah tu kata, maaf, duk ngajar mazhab-mazhab ni. Rupanya mari zaman Covid ni barulah mazhab itu terpakai. Kita kata, alhamdulillah, nikmatnya kita menyebarkan ilmu itu secara terbuka, secara perbincangan yang lebih luas, sehingga orang boleh terima. Bila kata 12, 12 lah. Yang penting boleh salat Jumaat. Kan?
Itu pun ada orang tak nak terima lagi. Nah, bila mari masalah penjarakan, kita memanglah kita kata keluar video 2-3 orang ustaz je yang keluar video tu. Apa ini jarak-jarak ini semua ni ajaran tu ajaran dajjal ajaran macam-macam. Kita kata tuan-tuan mufti kita nak keluar arahan ini pun mereka bermesyuarat, mereka berbincang, tengok fatwa-fatwa antarabangsa. Saya tengok apa ni yang berhormat menteri kita keluar dalam Al-Bayan yang ke-6 yang terbaru ni, dia telah kumpul fatwa-fatwa daripada peringkat antarabangsa, daripada tanah haramnya kepada tanah-tanah lain, ke Palestin, menunjukkan bahawa ulama-ulama kita bersetuju untuk perkara yang tersebut, kan? Begitulah keadaannya sehinggalah sampai kepada akhir-akhir ini 2-3 video yang saya sampailah. Ana ni Ustaz Mujahid di antara mangsa video. Bila ada video yang pelik, ramai orang akan hantar mari video. Allah. Ustaz, apa komen? Kita nak komen apa, kita kena tengok dulu. Ana tak suka sangat tengok video-video kalau orang tanya masalah pelik-pelik macam ni. Kalau orang tanya masalah, Ustaz, apa hukum sekian-sekian, mudah saya jawab. Tapi kalau dia hantar video orang nak suruh saya komen, itu bukan cara hidup saya, duduk komen orang. Tapi bila dah tular, dah viral, oh ini tak boleh, ini adik paksalah kita tengok, oh rupanya masalah penjarakan. Jadi kita kata Alhamdulillah, para ulama kita telah berbincang panjang. Tuan-tuan boleh baca dalam Al-Bayan yang ke-6 ni sudah disebut tentang masalah fatwa-fatwa semasa dan juga masalah jarak itu. Dalam keadaan kalau benda tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Yang kita boleh buat duduk penuh saf depan. Boleh, kan? Yang kita boleh buat samakan saf. Boleh. Cuma kita diminta supaya tidak rapat, kan? Kerana masalah takut berjangkit. Maka itu satu yang kita tak dapat buat. Jadi perkara yang kita tidak dapat buat bukan dengan ikhtiar kita, dengan arahan dan dengan apa tadi maslahah, maka kita terpaksa kena akur, kita terpaksa kena ikut. Kalau tidak kita jadi masalah pula dalam perkara ini. Jadi nasihat saya kepada para jemaah sekalian, di saat kita berada masih lagi dalam suasana pandemik ni, masih lagi suasana wabak ini, jangan kita banyak qila wa qala. Jangan banyak qila wa qala. Cuma ada juga satu nasihat saya kepada AJK Masjid supaya SOP yang dikeluarkan oleh pemerintah dijaga, tetapi kita punya syariat juga kita kena jaga, kena raikan. Mana kalau SOP kata 1 meter, jangan kita buat 3 meter. Yang ada setengah masjid 3 meter dia punya jauh. Kata ni sah ke apa? Kita yang setuju dengan SOP pun terkejut. Saya rasa macam bukan sah yang ni. Lebih sangat dia punya jarak. Kan SOP kata 1 sah, 1 meter. Kita semangat mau 3 meter tu kenapa? Itu juga. Maka saya kata jangan terlebih SOP. Dan AJK Masjid jangan terlebih SOP. Sampai peringkat orang tak ada sejadah tak boleh masuk. Kita kata kita galakkan bawa. Tapi sampai peringkat tak ada sejadah. Saya lepas pada mula-mula PKPP, dapatlah saya keluar pergi ke Kuala Lumpur, nak berhenti di tengah jalan. Oh, syarat ni. Ada ada topping baru boleh masuk, ada ni macam-macam dia punya peraturan. Kita kata alhamdulillah lah, tidak jadi masalah, kita dah sedia dah. Tapi kita kena muraah lah, ambil kira lah perkara-perkara. Peraturan yang kita buat bukan semestinya itu satu wahyu yang tak boleh dibincangkan, tak boleh dibincangkan. Jadi itu di antaralah perkara yang kita patut kena ingat. Cuma para penonton, para jemaah sekalian, bila zaman-zaman seperti ini, kita jangan duk tumpu qila wa qala. Kita serahkan urusan agama itu li ahliha. Kita serahkan urusan agama itu kepada pemerintah, kepada ahli dia. Kita ada mufti, kita ada majlis fatwa, kita ada pejabat-pejabat agama. Kita kata, kita tengok apa yang mereka arahkan, kita terimalah dengan atas dasar itu ketetapan. Bagi kita sendiri para jemaah sekalian, kita kena tumpukan kepada ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab ibadat ini besar kelebihannya. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Al-ibadatu fil harji, makna kita beribadat di musim huru-hara. Musim susah. Banyak fitnah yang berlaku.
itu pahala dia seperti berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata di para ulama, ketika berlakunya ikhtilatul umur, musim-musim sampai begini, orang takut. Pengalaman saya ni Ustaz Mujahid, untuk negeri Kelantan dan juga negeri lain yang saya pergi. Saya tak nak sebutlah nama negeri. Nanti aja ke Majid tak nak panggil dah saya pergi. Dia tu bukan rahsia kampung dia. Kan? Lepas majlis agama membenarkan kita pergi ke masjid dengan penjarakan dan dengan bilangan mengikut kapasiti masjid, kapasiti keluasan. Saya tengok, saya ingat waktu belum PKP dulu saya mari mengajar di masjid ni 10 saf. Kenapa musim PKP 10 saf juga? PKP ni dengan penjarakan tapi sama bilangan saf. Macam mana Ustaz Mujahid? Itu menunjukkan bahawa separuh ataupun 1/4 dengan penjarakan, setengahlah kita kata, ataupun 1/3 tak datang. Timbullah macam-macam kajian yang dibuat oleh bahagian dakwah, sahabat-sahabat kita. Dia buat kajian, ada yang mengatakan orang tak datang kerana tidak selesa dengan penjarakan. Punca, tak pergi masjid sebab apa? Tak selesa dengan penjarakan. Dia kata apa? Saya rela solat seorang diri di rumah daripada saya solat dengan saf yang tidak diajar oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata berat juga ni. Ayat dia tu berat, kan? Kalaulah tuan tak setuju dengan saf ni, marilah solat berjamaah di masjid. Kemudian balik rumah solat lain pula, jadi imam kepada keluarga kita. Boleh je. Ya. Yang kedua, ini peringkat awal PKPP. Ada yang mengatakan mereka tak nak lepas jawatan. Rupanya orang yang pegang jawatan imam interim ni, jawatan interim ni payah nak lepas jawatan rupanya. Dia kata kita dah pandai dah jadi imam. Kenapa pula nak pergi masjid? Kan kalau kita pergi masjid, macam mana pula dengan keluarga di rumah kita nak dah biasa dengan jadi imam, dah biasa dengan solat bersama family. Kita kata masya-Allah tabarakallah, dia punya hujah sedap. Jadi saya jawab balik. Kita kata tuan solat berjamaah di masjid dengan penjarakan yang ada, dahlah kita tak puas hati, balik rumah, kita sudah solat, kita balik. Musim PKP ni nak kuliah pun tak boleh, kan? Arahan supaya kuliah-kuliah dihentikan, kelas ngaji Quran pun tak boleh mengajar. Tak apalah, itu arahan kita nak kata apa, walaupun kuliah belajar Quran tu 3 orang ya ada pun, kan? Baliklah juga ke rumah. Balik ke rumah, isteri, anak-anak sudah menunggu di atas tikar solat, kita jadi imam. Dia kata, Ustaz, mana boleh solat 2 kali? Saya cakap, siapa kata tak boleh 2 kali? Yang tak solat itu tak boleh. Itu masalah. Maka 2 sebab. Sebab yang pertama, kerana tak setuju dengan penjarakan. Sebab yang kedua, kerana tak nak letak jawatan. Ingat-ingat memang itu tuan. Jangan bagi jawatan entering kepada orang. Payah nak lepas. Kan? Payah nak lepas. Sebab yang ketiga, ini pun masalah juga. Sebab terlalu takut. Terlalu. Tak lagi masjid. Nanti dijangkiti corona. Kita kata, Masya Allah, corona bukan duduk di masjid. Corona itu duduk, kita pun tak tahu duduk kat mana. Jadi kita pergilah dengan SOP yang ada. Penjarakannya sudah ada. Bersalam-salaman kereta api selepas solat sudah tidak ada lagi. Salam kereta api ni Ustaz Zazan tahu tak? Kita salam kan lepas solat tu beratur itu. Saya panggil salam kereta api tu. Salam kereta api sudah tidak ada. Apa yang kita takut lagi? Sejadah kita bawa sendiri. Takut lagi nak pergi, ini terlebih takut nama dia. Kan di antara doa Nabi sallallahu Nabi kita aja, Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku minta berlindung daripada sifat takut. Ini takut melampau. Sampai nak pergi masjid pun takut. Pasar pagi boleh pergi pula. Tak ada ke corona kat sana? Jadi kita kena seimbang. Kita pergi dengan penjagaan keselamatan, insya-Allah mudah-mudahan kita selamat. Maka Nabi kata beribadat di saat ikhtilatul umur, di saat susah al-harju ini, pahala dia lebih besar daripada ibadat pada hari biasa yang orang, sebab biasanya musim gini orang takut. Musim gini orang jadi cemas nak pergi. Pada musim macam ni kita jadi macam macam-macam alasan tak nak pergi dah. Tak setuju lah. Maka kita kemaskan ibadat kita hari ini dalam diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu respon saya kepada orang yang tak nak pergi ke masjid ataupun langgar, tak tidak bersetuju dengan apa yang disebut oleh alim ulama kita. Wallahu alam. Jadi dia
apa yang dijelaskan oleh yang berbahagia Fadil Datuk Dr. Abu Anas seperti tadi, jelas kepada golongan-golongan kiri yang mereka berpahaman apa yang mereka pegang itu adalah benar, sebaliknya dia berlawanan dengan hakikat semasa yang keluar daripada pemerintah. Sebab itu Imam Sayuti yang menyebut dalam kitabnya Ashbah wan Nazair satu kaedah menarik, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Polisi pemerintah itu hendaklah berdasarkan kepada maslahah rakyat itu, kebaikan rakyat itu sendiri. Maka seperti mana yang diulaskan, yang dijelaskan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Abu Anas seperti tadi, kita hendaklah kembali kepada pihak berautoriti, pihak pemerintah kita, KKM kita, pihak Majlis Agama kita, Menteri Agama kita, dan kita yang berada di bawah ni patuh, taat selagi tak melanggar perintah agama, walaupun sukar dan susah untuk kita menerimanya kerana luar daripada kebiasaan amalan agama kita, tetapi kita berusaha untuk melaksanakannya, dan insya-Allah kita sibukkan diri kita dengan amalan-amalan di sepanjang PKP ini, daripada kita sibuk untuk memberikan qaul dan qil, komen-komen, pandangan-pandangan yang sebaliknya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Datuk Dr. Abu Anas sebentar tadi, bagaimana kita nak kena terus mengambil kesempatan di sepanjang musim wabak ini untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah pula pandangan Datuk Dr. Zahzan berkaitan dengan dalam situasi kita berhadapan dengan COVID pada hari ini, selain daripada hablum minallah, keinsafan, kesedaran dan juga peningkatan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagaimanakah pula hubungan kita dengan sesama manusia? Bagaimanakah hubungan kita membantu mereka-mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekurangan wang ringgit, pengangguran, seperti mana yang dikongsikan oleh Datuk Dr. Zahzan seperti tadi, ramai syarikat-syarikat yang gulung tikar, banyak pengangguran yang berlaku, sehingga di sana ada ustaz yang sanggup turun ke lapangan memberikan sumbangan dan sebagainya. Jadi apakah juga tanggungjawab kita sebagai insan, sebagai manusia, untuk kita berhadapan dengan lapangan, dengan manusia dalam konteks kita hablum minannas lah, hablum minannas, untuk kita saling bantu-bantu di sepanjang musim corona ni. Jadi mungkin sedikit pandangan Datuk Dr. Zahzan. Antara surah yang menarik sekali untuk menjadi renungan kita dalam perkara ini, sehingga para sahabat telah menjadikan dia sebagai satu bacaan di hujung program-program mereka di samping tasbih kafarah, seperti disebut oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, iaitulah surah Al-Asr. Kerana kalau kita perhatikan, Allah menyatakan di situ, Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka ada beberapa komponen yang melayakkan seseorang itu menjadi orang yang selamat daripada kerugian. Yang pertama, beriman, beramal saleh, berpesan-pesan dengan kebenaran, pesan-pesan dengan kesabaran. Maknanya, kata para ulama, berpandukan kepada ayat ini, ciri untuk berjaya ni mesti beriman, diikuti dengan amal saleh. Kemudian menjalankan tanggungjawab, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maknanya berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Kerana bila ia berkaitan dengan manusia, ada tanggungjawab yang perlu kita mainkan. Dan dalam hadis mengatakan, ibda' biman ta'ul, mulakan dengan orang yang berada di bawah naungan kita, yang menjadi tanggungjawab kita untuk menyempurnakan. Dan indahnya Islam ni kalau kita perhatikan, bila turun ayat berkaitan dengan khuzin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim min salataka sakanu lahum. Antara yang saya kagum melihat tafsiran ni adalah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Iaitulah beliau menjelaskan, kalau sistem sesebuah negara itu bergerak dengan baik, berjalan dengan sempurna, maka kita tidak akan lihat ada orang miskin kerana keberkatan yang dilalui tadi, yang dialami oleh semua orang. Jadi indahnya sesebuah negara Islam ni kalau sistem semuanya bergerak dengan lancar, dengan teratur. Tugas seorang businessman adalah bekerja, kemudian bayar zakat. Dan tugas zakat, mengumpulkan zakat, mengagihkan kepada orang yang perlu. Itu sebab kita lihat jumhur ulama mengatakan tanggungjawab untuk membantu orang susah ni merupakan satu benda yang bersifat fardu kifayah. Dia bukan fardu ain.
dia adalah satu benda yang disunatkan, yang digalakkan. Jadi dalam konteks kenegaraan ni tadi ada badan-badan yang telah menguruskan, tinggal lagi NGO datang untuk menyempurnakan mana kekurangan yang berlaku. Tapi dalam masa yang sama kita mengingatkan bahawa orang yang melakukan kerja-kerja amal bakti yang terlibat membantu orang susah ni dalam sesuatu negara macam negara kita, ada NGO yang berdaftar, yang dipantau pergerakannya, kawalan akaunnya, ya, dan ini adalah satu refleksi kepada keadaan masyarakat kita yang suka minta juga. Ini pun satu perkara yang kita kena sebut. Kerana kadang-kadang ada orang datang minta bantuan ni, kita bantu dia, dia datang minta bantuan lagi. Kita tanya pada dia, bagaimana saya boleh bantu awak? Daripada saya bagi awak ikan, baik saya bagi awak joran. Macam peristiwa Nabi SAW ketika sahabat datang minta bantuan, yang Nabi suruh bawa peralatan rumahnya itu, dapurnya, yang Nabi kemudian lelongkan, dapat duit, Nabi suruh dia berniaga, dan kemudian akhirnya dia datang berjumpa dengan Nabi lagi, sudah berjaya dalam perniagaan. Tapi pernahlah pengalaman peribadi, saya pergi ke pusat zakat untuk melihat, untuk menyemak, untuk bertanya, untuk ada kawan-kawan yang sangat jujur dan sangat amanah, yang sangat berintegriti bekerja di pusat zakat. Saya percaya kebanyakan mereka ni memang sesungguhnya menjalankan tanggungjawab. Maka saya pergi buat satu survey, satu kajian. Ketika itu kami buat majalah promosi untuk bincang sikit tentang zakat. Bagaimana kami boleh bantu. Maka saya personally, saya pun terkejut melihat orang ni, saya kenal dia ada beberapa buah kedai. Tapi kenapa dia datang minta zakat, ya? Dan atas dasar amal ma'ruf nahi munkar, saya mendekatinya empat mata, saya tanya pada dia, Tuan ada kedai kan? Ada beberapa kedai saya nampak kat tempat saya. Kenapa Tuan datang minta zakat? Oh, dia kata, semua minta, kita minta je lah. Jadi ini satu perkara yang berlaku. Dan bila saya kabarkan kepada sahabat-sahabat yang bekerja di pusat zakat, ada video-video yang tular menunjukkan ada orang perlukan bantuan. Saya kata pada pusat zakat, kalau pusat zakat ada peluang, pergi lihat sini orang ni. Mereka datang balik semula daripada saya, Ustaz Zazan tahu tak? Orang yang Ustaz Zazan suruh pergi itu, kami dah pergi ke rumahnya dan kami ada akses dengan cara yang tertentu, kerana zakat pun ada akaun dan sebagainya. Kami pun dapat mengenal pasti bahawa orang ni rumahnya besar, TV-nya pun besar. TV itu kalau pintu dia dengan suami dia, dengan anak-anak dia boleh masuk sekali dalamnya, di rumahnya nak cerita. Dan kemudian wang dia beratus ribu. Semua orang tahu bahawa dia penipu. Jadi ini perkara yang kita kena tekankan dalam masyarakat. Budaya minta-minta ni tidak bagus. Bahkan kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau orang tu ditarafkan ataupun dikatakan oleh beberapa orang bahawa dia layak terima bantuan, barulah dia layak terima bantuan. Jadi ini satu sistem yang dalam masyarakat kita yang saya anggap memang hablum minan nas satu perkara yang penting, berpandukan kepada ayat surah Al-Asr tadi dan banyak ayat yang lain yang beritahu kita laisa minna man bata syab'ana wa jaruhu ja'i'un wa huwa ya'lam wa huwa yadri. Bukan di kalangan kita yang tidur kekenyangan, jirannya kelaparan dalam keadaan dia tahu. Jadi penjelasan kepada perkara semikian, kata para ulama, contohnya Mutawawi Syarawi ni tadi ataupun Antasir Qurtubi kalau tak silap saya, berkaitan dengan pemberian yang kita berikan ni, dia tanggungjawab pemimpin sebenarnya. Ia tanggungjawab pihak berkuasa. Adapun kita yang mempunyai tugas-tugas tertentu ni, itu adalah satu perbuatan sunat yang boleh kalau kita dapat lakukan, kita lakukan. Dan sebaik-baik yang kita lakukan, kita ambillah pedoman daripada para ulama as-salafus salih. Contohnya saya bawa contoh kisah Ali Zainul Abidin. Ini adalah satu-satunya yang selamat dalam peristiwa Karbala. Orangnya handsome, segak, tinggi. Kalau dia tawaf dekat dengan Kaabah itu, sampai khalifah yang ada pun merasa iri dengannya. Pasal semua orang akan buka laluan. Biarkan cucu Rasulullah sedang tawaf, ni Ali Zainal Abidin. So yang sangat handsome, segak, bijak. Dan ketika hidupnya, dia berupaya untuk menghantar bantuan kepada orang susah. Kalangan ibu-ibu tunggal, anak-anak yatim. Sampai pada hari beliau meninggal dunia, barulah mereka memastikan bahawa memang bantuan ini selamanya datang daripada beliau. Kerana pada hari matinya, selepas mati itu, bantuan-bantuan mereka terima pada waktu malam sudah tidak lagi muncul. Kerana itu mereka meyakini ia datang daripada Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah yang sangat mulia ni. Jadi kita pada ini, kalau kita pergi tunjuk-tunjukkan depan orang, kita riak, kita takut kita menunjuk kepada orang. Dan dia pun satu benda yang tak sihat, supaya menggalakkan orang di luar sana yang ada yang dah cukup keperluan pun nak meminta juga, kerana ada peluang itu. Jadi bila kita akan jadi al-yadul ulya khairun min sufla. Jadi saya menyatakan perkara ini dari dua perspektif. Yang pertama, kalau kita nak bagi, itu adalah merupakan satu perkara sunat, dan lakukanlah ia disembunyikan, tak perlulah diterang jelas tunjuk depan orang, di video dan viral dan sebagainya. Yang kedua,
Untuk melakukan perkara ni pun kita tak galakkan, tampilkan, tunjukkan, sehingga orang yang cukup pun dia akan merasa tak cukup. Lalu sifat qanaah terhakis daripada dirinya. Apatah lagi zuhud, lagi dia akan terus meminta dan mengambil peluang daripada orang lain untuk merasakan dirinya sentiasa tak cukup. Jadi ini perkara yang saya nak sentuh lah dalam suasana sekarang. Sebaik-baik kita, kerana itu disebut dalam hadis, qad aflaha man aslam, dan diberikan kepadanya kafaf, wa qanna'ahu Allahu ma ata, dan diberi sifat qanaah, dia rasa cukup, syukur dengan apa ada. Ni yang kita kena bimbing, pupuk dan tanamkan dalam diri umat Islam pada anak-anak kita dan orang-orang kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Satu perkongsian dan juga nasihat serta teguran ikhlas daripada yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Dr. Zahazan berkaitan dengan realiti kebaikan dalam masyarakat kita ni, baik kepada yang memberi ataupun kepada yang menerima, supaya kita tidak ifrat dan tafrid, terlalu longgar dan terlalu melampau dalam sesuatu urusan, sesuatu perkara. Maknanya dengan kebaikan, dengan kemurnian hati nurani masyarakat Malaysia yang sudi untuk menginfak, untuk berkorban, dan juga ramainya manusia-manusia yang mengharapkan bantuan tersebut, maka kita kena saling hormat menghormati, dan jangan kita mengambil kesempatan di atas apa yang berlaku seperti mana yang dikisahkan oleh Datuk Dr. Zahazan seperti tadi. Walaupun dah ada banyak kedai, tetapi disebabkan orang ambil zakat, dia pun nak juga ambil zakat sedangkan dia tak layak. Jadi kita nak kena melihat situasi itu dalam konteks diri kita dan juga dalam masyarakat kita, supaya ta'awanu al-birri wat taqwa itu, tolong menolong di atas dasar kebaikan dan ketakwaan itu dapat berjalan dengan baik. Dalam masa yang sama kita dapat mengeluarkan manusia-manusia yang memerlukan daripada kesusahan, daripada kesempitan kepada kehidupan yang baik, insya-Allah. Kami di Pertubuhan Dakwah Limited pun alhamdulillah, untuk maklumat Datuk Dr. Zahazan dan juga Datuk Dr. Basit, hampir setiap hari bermula daripada bulan 3 Mac bermulanya PKP sehingga pada hari ini tidak pernah berhenti turun ke lapangan membantu masyarakat yang memerlukan, sama ada kit makanan harian, kerusi, wheelchair, dan juga katil-katil untuk pesakit-pesakit yang memerlukan. Dan yang terbaru, kita pergi dakwah di perkampungan orang asli di Gua Musang, dan alhamdulillah sambutan yang sangat baik. Dan kita pun di sini mengalu-alukan kepada sahabat-sahabat penonton dan pendengar yang dirahmati Allah untuk terus menyokong segala aktiviti Pertubuhan Dakwah Unlimited ini dengan menyumbang ke akaun dan tabung yang tertera. Mudah-mudahan memberikan kelancaran kepada aktiviti yang telah kami laksanakan dan yang sedang kami laksanakan, insya-Allah. Dan dalam masa yang sama, saya pun menyuruh kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pada malam ini, di belakang Datuk Dr. Abu Anas itu tertera tabung pembangunan Pondok Sungai Durian. Alhamdulillah, ini satu jihad ilmiah, jihad pendidikan yang dilakukan oleh Abu Anas kepada masyarakat, khususnya di Kuala Kerai. Jadi kita mohon dan menyuruh kepada sahabat-sahabat penonton untuk sama-sama kita membangun dan juga sama-sama kita membantu pembangunan Pondok Sungai Durian dengan kita menyumbang rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, bagi kita mencari saham dalam kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat, insya-Allah. Sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah pun berada di penghujung bicara online kita pada malam ini. Pejam celik, pusing round pertama, round kedua. Tidak sedar kita sudah pun hampir pukul 10.30 malam. Masya Allah, tabarakallah. Kita ada lagi banyak soalan-soalan yang kita nak kemukakan ni. Kita nak tanya kepada panel kita ni, masih boleh lagi ke? Satu soalan cukuplah. Okey, baik.
InsyaAllah. Yang lain nanti kita dengar Dr. Basit jawab di Facebooknya. Baik, Alhamdulillah. InsyaAllah saya sudah pun mendapat lampu hijau daripada kedua-dua ahli panel kita pada malam ini untuk mengakhiri bicara online kita dengan satu soalan bagi kedua-dua ahli panel. InsyaAllah untuk soalan yang terakhir ini saya minta sedikit perkongsian tips dan amalan menurut syarak hubungan dengan Allah, hubungan dengan Nabi untuk kita boleh lakukan, amalkan di sepanjang kita berada di musim wabak ini oleh yang berbahagia Datuk Dr. Abu Anas seterusnya menyimpulkan perbincangan kita pada malam ini insya-Allah. Dengan segala hormatnya pihak majlis mempersilakan Datuk Dr. Abu Anas untuk berkongsi tips-tips amalan yang boleh kita lakukan sepanjang menghadapi wabak ini bagi ketahanan dan juga kekuatan diri kita insya-Allah. Dipersilakan. Baiklah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Terima kasih Ustaz Mujahid, Fadil Dr. Zahazan. Dari sudut amalan apa yang kita boleh buat, apa yang tadilah sambung balik kepada hadis yang saya sebut di awal tadi, bahawa kita perlu mempertingkatkan ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla pada musim begini. Saya teringat ada kisah seorang ulama tabi'in, nama dia Masruq bin Al-Ajda' rahimahullahu ta'ala. Masruq ni bila mari musim wabak, kerajaan pada waktu telah mengenakan PKP di Kufah. Maka orang lain duk sibuk bincang sana, sibuk sini. Masruq berkurung dalam rumah dia beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang kampung tengok Masruq lari ke? Kan dia mengajar kata tak boleh lari kalau ada wabak, ada taun, tiba-tiba dia hilang. Maka orang pergi ke rumah dia, tanya isteri dia, "Puan, di mana Syekh Masruq? Tak nampak dia ni. Tak ada dalam negeri ke macam mana?" Oi, isteri dia kata, "Maujud. Dia ada kat rumah, tak pergi mana-mana." Dia telah berkata, "Ayyam tashaghulin fa uhibbu an akhluwa lil ibadah." Masya-Allah. Hari orang sibuk-sibuk, duk tengok angka COVID berapa satu hari, dan zaman tu tak adalah COVID. Angka kematian orang ni mati sana, mati sini, wabak sana, wabak sini. Dia kata, "Aku nak bersendirian untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla." Kata isteri dia, "Aku kesian tengok ke Masruq. Dia berdiri pada waktu malam menangis-nangis, pada siangnya dia berpuasa sehinggalah bengkak kaki dia." Masya Allah, tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, kita janganlah musim-musim gini banyak qila waqala, banyak lagi duk buat sana sini, duk berebut jawatan lah, duk berebut sana sini, masih lagi duk nak mencari ghanimah, nak bagi harta-harta negara kepada sama-sama kita dah. Kita kata buat serabut yang masyarakat hari ini. Nak undi kata undi, nak sokong bajet ke tidak, itu pun macam-macam cerita yang kita dengar. Maka untuk menghilangkan wabak ini tak ada lain tak bukan, sama-samalah kita baca satu doa yang sangat pendek yang saya boleh ajarkan kepada para jemaah sekalian. Ikut sama-sama baca. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Jadi doa ni sangat pendek kan. Di antaranya, ya Allah aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit kulit, penyakit gila, penyakit kusta, dan segala wabak penyakit yang buruk yang menakutkan. Mana sayyi asqam ni penyakit buruk, bolehlah kita letak niat dalam hati kita penyakit COVID yang ada di sini. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Jadi tuan-tuan boleh tengok di Facebook saya, ada doa ni telah kita letak di sana. Dan di antara doa yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan perlu sangat-sangat, iaitulah doa perlindungan untuk diri dan keluarga. Doa ni panjang, saya bacalah, tak payah ikut, takut habis masa, nanti pengurusi marah pula. Di antara doanya, kita sama-sama aminkan bolehlah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah
Ya Amin. Allah, aku mohon kepadamu keampunan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Itu satu. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu keampunan dan kesejahteraan dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan harta benda. Mana lengkap kita minta keselamatan. Allahumma astur aurati wa amir rawati. Ya Allah, tutupkanlah keaibanku dan amankanlah ketakutanku. Mana apa yang kita takut pun kita boleh niat. Takut ke COVID sekarang ni. Kita minta Allah Ta'ala amankan dia. Wahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Jagalah aku daripada bahaya yang datang di hadapan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas. Mana kita minta perlindungan semua tubuh kita. Dan aku minta perlindunganmu daripada dimusnahkan dari bawahku. Ini di antara hadis yang sahih dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan lain-lain. Alhamdulillah, doa ini saya telah masukkan dalam buku yang ditulis Zikir Pagi dan Petang. Dalam buku ini yang diterbit oleh Telaga Biru. Jazahullah khaira Al-Fadhil Dr. Zahazan yang usahakan menyebarkan kitab kita ini. Dalam buku ini ada doa. Ataupun doa yang panjang dalam kitab kita Perisai Muslim juga ada. Baiklah para jemaah sekalian, satu je saya nak peringatkan lagi, banyakkanlah ibadat kita, banyakkan salat, jangan duk banyak qila wa qala dan jangan terlalu terikut-ikut dengan teori konspirasi. Sebab ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitan." Akan timbul fitnah, al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Nabi kata, "Man tasharrafa laha tastashrifuhu." Siapa yang suka sangat duduk mencari-cari maklumat, duduk korek sana sini, duduk mengikut perkembangan isu-isu semasa, maka dia akan terperangkap dengan isu itu. Maka di situlah Nabi kata, "Faman wajada minha malja'an aw ma'adan falya'uz bihi." Sesiapa yang dapat tempat pertahanan atau tempat berlindung daripada fitnah, maka berlindunglah dia. Jadi dalam hadis ini mengajar kepada kita, kita jangan terlalu terikut-ikut dengan teori-teori ini. Akhir sekali kita akan terperangkap. Jadi sekarang ni orang duduk bincang tentang hadis Dajjal lah, tentang hadis alamat kiamat. Ada sebuah buku yang saya nak para asatizah, para pendakwah baca buku ni. Tajuk dia Ma'alim wa Manarat. Tengok buku ni ada dalam rasa PDF ada ni. Ma'alim wa Manarat fi tanzili nususil fitan wal malahim wa asyratis sa'ah 'alal waqa'i wal hawadis. Maknanya panduan kita nak baca hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman ni, bagaimana kita nak aplikasikan ataupun nak letakkan ke alam realiti. Kalau tidak, kita akan jumpa benda pelik. Saya dah baca buku tentang teori macam ni. Dia kata Imam Mahdi itu siapa dia? Saddam Hussein. Saddam Hussein itu Imam Mahdi. Saddam mati Saddam Hussein tak? Ada juga yang kata Dajjal siapa dia? Gorbachev. Rusia dulu yang Soviet Union, Soviet apa ni? Rusia dulu. Hari ni pula timbul pula apa ni nama ni Trump, macam-macam cerita. Kita kata usahlah duduk cari hadis-hadis fitnah begini. Nabi kita bukan suruh cari Dajjal. Nabi kita ajar kepada kita supaya berlindung daripada Dajjal. Kan di akhir salat kita, apa doa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita pergi korek cari Dajjal atau apa? Nabi suruh berlindung dari Dajjal, kita pergi cari Dajjal pula. Kita kata wallahu alam. Jadi setakat itulah ucapan saya ataupun tazkirah saya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Zahazan yang dapat berbual bicara pada malam ini bersama Ustaz Mujahid dan juga Dakwah Unlimited yang menguruskan program kita. Jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada perkongsian tip dan amalan buat umat Islam sepanjang musim wabak ini. Untuk mengakhiri perkongsian bicara online kita pada malam ini di atas tajuk penghayatan ibadah di musim wabak, 2 minit kita serahkan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Dr. Zahazan untuk membuat konklusi kepada tajuk kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Datuk Dr. Basit tadi sudah memadai.
apa yang kita lalui pada ini merupakan satu ujian daripada Allah SWT, dan ia merupakan satu muhasabah yang penting untuk setiap kita memperbaiki diri. Anggaplah waktu beruzlah, berkhalwatnya kita kat rumah, berkhalwat masukkan dalam konteks ini bukan berkhalwat dengan orang perempuan, bukan mahram, ya. Berkhalwat berarti kita berada di rumah, program untuk muhasabah diri, memperbaiki diri, untuk menghafaz Al-Quran, untuk memperbaiki salat anak-anak, untuk mendekatkan mereka kepada akidah yang benar, membetulkan kefahaman mereka. Jadi ini semua merupakan tanggungjawab yang perlu kita jalankan. Setiap perkara yang berlaku ni ada hikmahnya. Mudah-mudahan Allah mengeluarkan kita daripada musibah yang berlaku ni dengan keadaan yang segera. Sekian. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jaza kepada kedua-dua ahli panel kita pada malam ini yang sudi bersama-sama dengan kita bagi berkongsi ilmu, pengalaman, tips dengan tajuk penghayatan ibadah sepanjang musim wabak ini. InsyaAllah kita bersama di alam maya. Saya bercita-cita untuk bersama-sama dengan ahli panel kita di alam realiti suatu masa nanti. Boleh kedua-dua Datuk? InsyaAllah. Pihak Dakwah Unlimited akan merangka pertemuan kita secara realiti. Nanti kita akan berpentas di satu forum, sama ada di Terengganu sebagai tuan rumah maupun di Kelantan ataupun di Selangor. Datuk Zahzan, insyaAllah. InsyaAllah. Bagi membincangkan tajuk yang berkaitan dengan agama dan juga masyarakat. Alhamdulillah. Sebagai ucapan penghargaan, saya mewakili diri sendiri, pihak penganjur Pertubuhan Dakwah Unlimited Kemaman, mengucapkan jutaan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan jaza kepada kedua-dua ahli panel kita yang dikasihi, yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Dr. Zahzan bin Muhammad, yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Dr. Tuan Guru Haji Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman, di atas kesudian bersama-sama kita pada malam ini. Juga ucapan penghargaan yang tidak terhingga kepada seluruh penonton yang dirahmati Allah. View yang kita dapat pada malam ini hampir 800 orang. Terima kasih bersama-sama dengan channel Dakwah Unlimited, channel Abu Anas Al-Madani, channel Zahzan Travel. InsyaAllah kita akan bertemu pada masa yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah sentiasa merahmati dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara kita daripada kita dijangkiti wabak ini, dan kita insya-Allah akan sentiasa kuat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon maaf di atas kelemahan dan kekurangan penyiaran ataupun bicara online kita pada malam ini, dan juga insya-Allah kita akan perbaiki teknikal kita daripada masa ke masa untuk keselesaan dan juga untuk kebaikan kita bersama. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita dan seluruh penonton yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bersama dengan Dakwah Unlimited. Tiada anda, siapalah kami, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tangguh bicara online kita pada malam ini dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu wal asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Barakallahu fikum.